Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la ta'sir, Rabbi tamim khair. Amma ba'du. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita dapat salat maghrib berjamaah dan dapat menyambung kembali bacaan tafsir surah Yasin yang terhenti 2-3 kali. Last hari itu kita baca 20 bulan 7. Hari ini kita sambung kembali bacaan tafsir ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. Ayat 37 hingga ayat 40. Ayat 37, maksud daripada ayat 37 ini, dan ayat itu tanda bagi mereka itu atas kuasa lagi kuat Allah Ta'ala pada malam hari itu. Naslakhu minhun nahar fa idza hum muzlimun. Kata Allah, kami hilangkan daripadanya siang hari. Kami hilangkan daripadanya malam itu siang. Kami hilangkan daripadanya siang hari. Maka tiba-tiba mereka itu masuk ke dalam gelap. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. Sadaqallahul azim. Yakni maksud daripada ayat 37 itu, yakni tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kata kuasa Allah itu bagaimana? Iaitu Allah yang menjadikan siang, Allah yang menjadikan malam. Waja'alna an-nahara ma'asha, waja'alna an-nahara, kami jadikan siang, waja'alna al-laila, kami jadikan malam. Itu. Yakni kuasa apa dia? Dihilangkan Allah Ta'ala siang, datang malam. Yang menghilangkan siang itu siapa? Allah.
Yang mendatangkan malam tu siapa? Allah. Tu dia. Allah hilangkan siang, datang malam, datangnya, munculnya malam. Dan yang demikian itu, yakni hilangnya siang, datangnya malam, bahawa asalnya gelap dan siang hari masuk ke dalamnya, maka diketahui daripada yang demikian itu bahawa asalnya malam dan siang itu mengikut, mana kata malam dengan siang tak berpisah. Datangnya siang, perginya malam, perginya malam, datangnya siang. Dia ikut macam itulah, dia berterusan macam itulah perjalanan dia. Tu dia, tak berpisah. Dia silih berganti, malam siang. Kita kata malam siang, malam siang, malam siang, malam siang. Maka apabila di seorang orang alim, kalau orang alim tanya, orang yang bijak pandai tanya, ni bijak pandai ni, alim ni, alim di sini merujuk kepada alim tentang agama, itu maksudnya. Ni sebab kalau kata perkataan alim ni, orang yang ada ilmu semuanya alim, kan? Sama nak ilmu dunia pun dia alim juga. Dia buat makanan pun alim juga, buat baju pun alim, buat kapal pun alim. Alim hak mana ni? Maksud alim hak mana? Ni alim tentang agama. Tu kena faham alim tu. Alim ni umum, perkataan alim orang yang tahu. Apa saja yang memiliki ilmu dia kata alim lah. Tapi alim macam mana? Ya alim agama, tentang agama. Maka apabila disoal orang alim, afdal daripada siang atau siang afdal daripada malam, hak mana yang lebih baik? Siangkah afdal, malamkah afdal? Siangkah yang terlebih baik, malamkah yang terlebih baik? Itu soalan. Orang alim tanya, siangkah lebih bagus, malamkah lebih bagus? Siangkah lebih afdal, yang terbaik, atau malam yang terbaik? Kalau orang alim tanya macam tu, nak jawab macam mana? Nak jawab macam mana? Maka dijawab, malamkah, siangkah afdal, malamkah afdal? Maka dijawab malam yang afdal. Gitu. Malam yang terbaik, malam yang terpilih daripada siang. Jadi malam ni yang terbaik, yang terpilih. Pasal apa? Mesti bagi alasan. Orang lah kata justifikasi. Kena bagi kena bagi alasan. Sebab apa yang kata malam lebih baik? Dia kena ada hujah-hujah dia. Jangan kata malam lebih baik. Itu pasal apa? Tak tahu orang kata begitu. Tak mau begitu. Orang kata begitu. Dia tak mau orang kata begitu. Itu bukan hujah. Hujah ni dengan ilmu. Ilmiah itu kata hujah. Malam lebih afdal daripada siang kerana ni dia bagi apa hujah dia ni, kerana siang itu tempat berbuat dosa. Begitu. Siang ni tempat dosa, buat dosa dan maksiat, yakni menderhakai Allah. Siang ni banyak orang buat dosa, banyak buat maksiat. Dan malam itu tempat orang minta ampun dan menyesal daripada dosa. Itu dia. Itu dia punya hujah dia. Kenapa dia katakan malam lebih baik daripada siang? Kerana siang itu banyak orang buat dosa. Itu dia. Berbanding dengan malam. Malam buat apa? Malam menangis, malam minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesal di atas untuk kesilapan dosa-dosa yang lalu. Itu pertama. Itu hujah yang pertama. Dan lagi malam itu
menutup malu. Itu hujah yang kedua. Malam itu menutup malu, dan siang itu membukakan dia, membuka malu. Jadi malam ni dia tutup, tak nampak lah benda yang kita malu ni, tak nampak. Tapi siang tu nampak. Benda yang memalukan ni nampak, terbentang, berbanding dengan malam. Itu hujah yang kedua. Yang ketiga, maka malam itu tetap orang yang berbuat taat kepada Allah. Malam itu tetap orang yang berbuat taat kepada Allah di dalam tempat yang sunyi. Malam tu dah gelap, sunyi. Itu tempat orang berbuat taat kepada Allah. Itu yang kata malam yang terbaik tu. Dan siang itu pasar ahli dunia. Pasar kan, tempat orang ramai, jual-jual macam-macam lah. Penduduk dunia, pasar ahli dunia. Dan malam itu pasar ahli akhirat. Malam itu pasar juga, yang ini berhimpun ahli akhirat. Siang tu berhimpun ahli dunia. Malam itu berhimpun ahli akhirat. Itu yang dikatakan apa? Itu yang dikatakan sebab-sebab apa yang kata malam itu lebih baik daripada siang. Itu hujah-hujah dia. Jadi malam ni tutup malu. Malam itu tempat bertaubat, tempat menangis, minta ampun kepada Allah SWT. Malam itu tempat berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Lepas tu dia buat main hadis nak mengukuhkan lagi. Kenapa kata malam itu lebih baik? Ni bukan nak kemah. Penulis buat main hadis. Ini kita hujah ilmiah ni. Bersabda Nabi SAW bahwasanya pada malam itu waktu yang diterima doa seorang Muslim. Tu dia. Nak terima doa ni bila? Malam. Tu dia. Doa lebih mustajab malam berbanding siang. Bukan siang tak terima. Itu yang kata doa, yang kata di antara dua khutbah tu doa mustajab, bukan siang kan? Jumaat ni bukan buat siang kan, buat malam. Ada, bukan tak ada. Tapi berbanding dengan malam, malam lebih baik. Malam lebih banyak mustajab doa berbanding siang hari. Itu maksud dia. Lebih banyak untuk Allah nak mustajab doa orang-orang yang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Bukan siang doa tak makbul. Itu orang nak buat haji, orang nak pergi sa'i umrah apa semua tu kan, siang ke malam. Siang pun ada, tapi taklah berlawan malam. Tu dia. Itu dia punya apa, dia punya hujah dia. Pada malam itu waktu yang diterima doa, yakni permohonan seorang Muslim. Kata Nabi, tiada juga minta seorang kepada Allah Ta'ala padanya, seorang Muslim yang minta kepada Allah padanya nya malam kebajikan, yakni kebaikan, melainkan diterima doanya. Tu dia. Malam ni pasti Allah kabulkan permintaannya. Itu hadis yang pertama yang nak menyokong kata malam itu lebih baik daripada siang. Dan sabda Nabi lagi, umar hadis kedua pula. Pengarang ni buat umar hadis yang kedua, nak mengukuhkan lagi kata malam itu lebih baik daripada siang. Apabila sudah lepas 2/3, yang ni 1/3 daripada malam, kan, lebih kurang dalam pukul 3, pukul 4 gitu lah, kita kata kan, lebih kurang lah, kan, turun malaikat. Tu dia, malaikat turun, berbondong-bondong malaikat turun. Adakah kita dengar malaikat turun waktu siang? Turun juga, tapi taklah banyak berbanding dengan malam. Turunnya malaikat dengan perintah Allah, yakni dengan arahan Allah
Ke mana? Kepada langit dunia. Turun mai ke langit dunia. Dalam mana langit pertama tu lah. Maka berteriak katanya. Berteriak ni makna kita bukan makna riau tu bukan. Sini makna kita menyeru lah. Berteriak ni makna menyeru di bahasa lama. Katanya malaikat turun tu sambil malaikat kata apa? Adakah seorang punya hajat? Ada hajat tak? Ada keperluan tak kepada Allah? Ada tak? Malaikat tanya, ada tak orang yang berhajat? Dan inilah waktu, kata malaikat, inilah waktu, inilah ketika, inilah masa diterima hajatnya, kata malaikat. Itu Nabi kata. Malaikat turun mai ke langit dunia, malaikat kata, siapa yang meminta, ada orang minta, ada orang bermohon hajat kepada Allah, Allah terima hajatnya. Itu hadis yang kedua. Dan lagi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lazim atas kamu sembahyang tahajud. Tu dia tu hujah yang ketiga, yang kita malam ni lebih baik berbanding siang. Apa dia? Hendaklah kamu lazimkan, yakni kamu membiasakan diri. Apa dia? Tahajud, sembahyang tahajud pada malam. Tahajud ni tak boleh buat siang. Tahajud ni hanya buat malam saja. Allah Ta'ala perintah, fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah menjanjikan orang yang mengerjakan solat tahajud ini suatu kedudukan yang mulia, maqaman mahmuda, maqam yang terpuji. Orang yang rajin, yang melazimi dengan sembahyang tahajud ni, orang ni Allah bagi kedudukan yang terpuji, maqaman mahmuda. Tu dia. Kita ni mudah je nak tahajud atau mana sebelum subuh betul lah. Lagi tak masuk subuh tu ada lah tahajud ya. Lagi tak masuk subuh tu tahajud lah tu. Kita subuh pukul apa? Kita pukul 5.30. Sebelum 5.30 tu masih lagi kita boleh mengerjakan tahajud. Salli sunnatat tahajjudi rak'ataini lillahi ta'ala. Main tahajud ni sembahyang, kita sembahyang sendiri-sendiri. Sembahyang sendiri-sendiri. Orang buat qiyamul lail, sembahyang berjamaah. Boleh tak sembahyang tahajud ni berjamaah? Memang diharuskan. Tapi yang afdal itu ialah sembahyang seorang-seorang. Sembahyang tahajud ni sembahyang seorang-seorang. Itu buat jemaah tu pasal apa? Itu nak melatih. Melatih supaya kita ni rajin buat solat malam. Dia mula-mula tu kita nak semangat sikit, ramai-ramai pakai buat tahajud semangat sikit. Orang seorang ni kurang. Terus nak ceh bateri kita tu. Kan? Mula-mula kadang-kadang ibadat ni nak seronok juga, nak semangat juga. Dia perlu juga semangat. Bila orang ramai ni dia lain sikit. Bila tak ada orang ni dia lain sikit. Kan? Pentingnya ni apa ni? Orang ni pun. Jadi kalau kita nak buat sembahyang berjamaah pun diharuskan. Dia tak masuk dalam akad, dia harus. Lazim atas kamu, kata Nabi, sembahyang tahajud pada malam. Pasal apa? Pasal bahawasanya adat orang salihin. Adatnya pada adah ni. Perkataan adat, kita Melayu kata adat. Adat tu bahasa Arab sebenarnya. Adat ni ambil daripada perkataan ada. Ada ya'udu ayad. Ada ya'udu ada. Ada makna apa? Ulang. Ulang. Kembali. Ulang kembali. Jadi adat ni benda-benda yang dia berulang-ulang. Tu kata adat tu. Ada orang Melayu apa dia? Nak kalau orang Melayu nak kahwin apa dia? Ada orang Melayu bawa serih pinang kan. Itu adat lah, dia dulu lagi benda duduk pulang. Setiap nak kahwinnya serih pinang, nak kahwinnya serih pinang, nak kahwinnya serih pinang. Bukan berulang ke tu? Tu kata adat tu. Tu ambil bahasa Arab adat, mana ulang-ulang. Aidul Fitri, berulang balik fitrah dia. Balik kepada fitrah, balik kepada fitrah, balik kepada fitrah. Aidul Fitri. Tu kata Aid al-Fitri. Orang terjemah Aid tu raya.
Mana aid tu makna kembali kepada fitrah, tu mana aid. Kan? Dah rosak dah fitrah dia rosak, Islam yang rosak. Maka mai hari raya tu bersih pagi. Sebab apa? Pagi tu dia bertakbir kepada Allahu Akbar, Allah. Dia balik kepada Allah dengan mengalunkan takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Orang semayang kalau raya haji sampai berapa? Lagi ada tasyrik tu, duduk takbir itu lah. Allahu Akbar, Allah. Mayang raya haji lagi besar berbanding dengan mayang raya puasa. Tapi orang lebih meriah raya puasa dengan raya haji. Sebenarnya yang lebih meriah tu lah mayang raya haji tu sebenarnya yang meriahnya. Tapi tak jadi. Sebab apa? Dari dulu adat dia macam tu. Mayang raya haji ni macam slow sikit. Slow machine. Kalau raya puasa, dia lain meriah. Tukar langsir, tukar cadat, apa semua. Mayang raya haji tak tukar apa pun. Tu kita nampak dah. Nampak tak? Sebab apa? Adat. Dia macam tu. Dah macam tu. Raya puasa baru nampak meriah. Raya haji bisa. Jadi kata Nabi, kenapa tahajud tu baik? Kerana adat orang saleh, orang-orang baik-baik pada dulunya, yang dahulunya daripada kamu, dulu pada kita ni, awwalun as-sabiqun al-awwalun, orang yang terdahulu, orang yang awal, kan? Ini orang yang baik-baik. Maka sembahyang tahajud itu menghampir kamu kepada Allah. Cara kita nak dekatkan, nak taqarrubkan kita, lebih mendekatkan kita kepada Allah dengan tahajud. Itu dia, mendekatkan diri kepada Allah, nak bagi dekat kepada Allah. Ada juga cara lain pun dekat juga, tapi tahajud ni dia nampak macam lebih khususiah lagi untuk dekat kepada Allah Subhanahu taala. Sebab itu orang dulu ni mereka sangat melazimi sembahyang tahajud. Orang dulu ni. Nanti yang kita nak minta tu, kita nak minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, nak minta tu. Orang dulu. Maka hampir kamu kepada Allah dan menghilang dosa kamu. Hampir kepada Allah, dosa pun hapus. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat. Anak cerita kata bagaimana keadaan Nabi dengan malam ini. Apa sinonimnya Nabi dengan malam? Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat pada malam. Nabi ni banyak sembahyang sunat malam berbanding dengan siang. Hingga kembang dua tapak kakinya. Kembang lah, kitab ni kata kembang. Kalau kitab ni dia kata bengkok. Kan? Bengkok kaki Nabi. Pasal apa bengkok kaki Nabi? Pasal Nabi berdiri lama, terlalu lama berdiri. Diri lama sungguh. Tu dia. Sampai bengkok kaki Nabi. Tu dia. Bila? Malam. Itu yang apa? Yang Aisyah jaga-jaga tengah malam. Nabi Aisyah suar tangan dia, gagau tengok Nabi tak ada, gagau tengok kena kaki Nabi, Nabi tengah sembahyang, kan? Itu yang riwayat kata tu. Tu ada beza pandangan ulama lah, kata bila pegang kaki Nabi itu, Nabi teruskan sembahyang, mana tak batal. Dia berhujah ambil tu. Kena perempuan bersentuhan dengan suami tak batal. Itu pandangan mazhab kita, tengok kita ikut siapa. Kalau mazhab sebab ini batal, tak berlapik batal, itu mazhab, tak apa. Yang tak batal ni ada orang mazhab tu lah yang kata tu. Pasal apa? Nabi duduk tengah sembahyang, hingga kembang dua tapak kakinya daripada banyak berdiri dalam sembahyang itu. Dikata orang baginya, dikata sini mana merujuk kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata kat Rasulullah, ya Rasulullah, sungguhnya Allah Ta'ala ampun dosa kamu yang terdahulu dan yang terkemudian, kerana apa juga kamu berbuat taat dan ibadat bersangat payah. Awak yang susah-susah ni sembahyang pada dulu ni,
Sedangkan Allah tak ampun dosa yang lalu dan yang akan datang. Aisyah tanya. Bila Aisyah tanya macam tu, apa jawab Nabi? Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, tiadakah aku daripada orang yang syukur? Itu jawapan Nabi. Nabi jawab itu. Apala an akuna abdan syakur. Perkataan syakur daripada perkataan syakara yashkuru. Kalau kata syakur, ni orang yang sangat bersyukur. Mengaji ilmu bahasa Arab, kalau syakur atas wazan fa'ul. Kalau fa'ul dipanggil sirah mubalaghah. Mana dia sangat bersyukur. Sangat berterima kasih, nak kata ke mana? Oleh kerana dia tak ada kalam nak sebut kepada Allah, nak kata Allah alhamdulillah, tak mampu nak sebut dengan kalam, maka dia sebut dengan perbuatan. Apa dia? Berdiri lama-lama sembahyang. Pasal apa? Syakur. Tu dia, no? Sangat berterima kasih. Itu syakur. No? Berbeza dengan syukran. Syukran, terima kasih. Itu biasa tanyalah. Syukran, terima kasih. Sahaja. Kalau orang dah syakur, itu orang yang sangat-sangat. Maka Nabi ni orang yang sangat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kata ngeri, tiadakah aku daripada orang yang syukur beberapa nikmat Allah Ta'ala atas aku? Allah bagi nikmat banyak ke aku ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya menjadikan Tuhan akan aku. Yang pertama yang aku syukur apa dia? Pertama-tama yang aku syukur apa dia? Allah jadi aku. Itu dia. Allah jadikan, Allah lahirkan aku ke dunia ni. Itu yang pertama aku syukur. Terima kasih aku kepada Allah. Aku terpilih untuk lahir ke dunia ini. Allah jadikan aku. Tu dia Nabi kata. Aku bersyukur kerana Allah jadi aku. Allah cipta aku. Cipta lagu mana? Daripada tiada kepada ada. Dulu tak ada, lah ada, kata Nabi. Daripada tiada kepada ada. Apa tiadakah aku daripada orang yang syukur? Tu dia. Ni kita kena ambil lah buah ni, no? Lah ni kita kena ambil hak ni, konsep Nabi ni lah, no? Kita syukur, no? Kita mayang, main masjid, mayang sunat. Ada orang tak mau main sunat, kurang main sunat. Tak dosa, kurang main sunat tak dosa pun, tapi kurang bersyukur. Gitu. Kalau Nabi buat mayang sampai bengkok lagi, Nabi kata bersyukur. Kita kalau tak sampai tu kurang lah. Kurang lah. Syukran sajalah, tak syakur, syukran. Tu sajalah. Tapi dia mayang ni pun nak main sedap, mayang ni kan sedap, kena sedap hati, kena seronok mayang ni, Bang Medan mayang ni kena seronok, betul tak? Ni Pak kena manis, rasa manis Pak mayang rasa manis. Bila takbir Allahu Akbar, seronok, syok. Tu dia. Kan? Tapi kalau takbir tu Allah semua perut tu tak jadi dia. Kan? Dia tengok orang pakai keluar semua, dia tak ada. Dia baca Fatihah pun kelam-bukang. Kan? Tak lagi. Tambah dia kata Allah mak duk tak banyak tak lagi keluar. Dia bertinggal apa agak kuatnya tulang je. Lagi lekas mayang. Dia tak main sunat dak lah. Ada risau makanan. Tu dia. Tu Nabi kata, no? Aku ni syukur pasal tu. Allah jadi aku, Allah bagi nikmat banyak kat aku. Kan? Tu dia. Apakah tiada aku daripada orang yang syukur? Itu lagi. Dan Nabi kata lagi, dan mengasihi Tuhan akan aku. Lepas tu Tuhan sayang aku pula. Allah. Tuhan sayang kat aku. Tuhan kasih kat aku. Kan? Tuhan, dan mengasihi Tuhan akan aku. Bukan mengasihi ni. Sini makna mengasihi. Bahasa lama. Memberi, mengasihi makna memberi. Dan mengasihi, yakni memberi Tuhan akan aku akal. Itu yang aku syukur tu. Allah bagi kat aku ni akal fikiran yang sihat, yang waras.
Dan Allah Ta'ala bagi aku ni boleh berfikir, dan Allah Ta'ala bagi aku ni boleh faham. Akal, fikir, faham. Kata Nabi, ni yang aku semayang berguni ni. Nak kata terlalu syukur aku sangat kepada Allah. Dan nubuwah, dan Allah Ta'ala lantik aku jadi Nabi. Allahu Akbar. Allah lantik aku jadi Nabi. Bukan semua orang boleh jadi Nabi. Nabi ni bukan boleh mengaku saya mengaku saya Nabi, tak boleh. Itu Nabi palsu. Nabi ni Allah lantik dia bukan mengaku dia jadi Nabi. Hari ni ada orang mengaku jadi Nabi, itu dia panggil Nabi palsu. Nabi palsu. Hatta orang perempuan pun ada yang mengaku jadi Nabi. Nabi ni orang lelaki, kena mengaji ada mutahid. Nabi ni hanya lelaki yang merdeka. Nabi ni lelaki yang merdeka. Itu Nabi. Perempuan tak boleh jadi Nabi. Tapi ada perempuan yang mengaku jadi Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata, Allah lantik aku jadi Nabi. Allahu Akbar. Allah pilih aku jadi Nabi. Allah pilih aku jadi Rasul. Ni dak. Bila baca orang tanya, bila mengaku jadi Rasul, orang tanya, hang ambil hujah mana hang Rasul? Tu tengok dalam surah Yasin. Apa dia kata? Apa dia kata ayat tu? Wa innaka laminal mursalin. Perasan. Wa innaka laminal mursalin. Dibaca ayat, dihujahnya Quran. Rasul Melayu. Ni ada yang sesat ni. Rasul Melayu, orang tanya, dari mana dalil kamu kata kamu Rasul? Wa innaka laminal mursalin. Tahu tak Tuhan kata kat aku, engkau Rasul. Oh gitu. Tu syok sendiri. innaka tu khitab. Innaka anta. Tu lah begitu. Bila dibaca ada rasa macam, aku ni Rasul rupanya. Wa innaka laminal mursalin. Engkau itu dia kan Rasul. Salah apa? Tuhan kata kat aku Rasul. Tu ajaran. Itu kata Rasul Melayu tu. Rasul apa? Rasul Dahri kan? Tangkap Allah bila. Mengaku Rasul tak apa lagi. Ni mengaku Tuhan tu. Tuhan apa tu? Tuhan apa? Bukan. Tuhan hak darah tinggi. Masuk hospital. Tuhan kahar ke apa? Ada dulu ni mengaku dia Tuhan tu. Tapi ada mengikut dia, dia pelik tu. Tak betul yang mengikut. Pasal apa? Pasal juhalak. Jahil sama jahil. Nabi kata, aku ni Allah pilih jadi Nabi. Apakah tiada aku? Apakah tiada aku daripada orang yang syukur? Kata Nabi. Nabi kata kat Aisyah. Dan mengasihi ia, yakni memberi ia akan aku petunjuk. Bukan tekat kata Allah nanti aku jadi Nabi Rasul. Allah bagi aku petunjuk dan taufik. Petunjuk ni dalam bahasa Arab dipanggil hidayah. Hidayah ni tentulah wahyu. Petunjuk tu adalah wahyu. Wahyu yuha, wahyu yang diberikan, kan tu petunjuk. Dan taufik, hidayah dan taufik. Allah bagi kat aku ni apa dia? Hidayah dan taufik, petunjuk, dan ada kekuatan untuk aku melaksanakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dapat petunjuk tapi tak ada kekuatan. Dia tahu semayang tu kena semayang, tapi kenapa tak semayang? Tu soalannya. Dia tahu tak mengaji tu fardu ain, kenapa tak mengaji? Dia tahu mai masjid tu wajib, hari Jumaat kena mai Jumaat, dia tak mai. Kenapa dia tak mai? Dia tahu wajib. Orang tu ada hidayah tapi tak ada taufik. Apa makna taufik? Kekuatan. Kekuatan siapa? Allah yang bagi kekuatan, bukan kita. Tu makna taufik. Makna apa? Perkenan Allah. Taufik makna perkenan. Setuju. Taufik muwafaqah, yuwafiqu, muwafiq.
Sembahyang muwafaqat. Melayu kita muwafaqat kan? Mana setujulah muwafaqat ni. Jadi Allah Taala setuju dengan kita. Allah bagi petunjuk dan Allah setuju kepada kita. Apa dia? Allah bagi kekuatan kepada kita. Kita boleh buat benda tu. Ramai orang yang dapat hidayah tapi tak ada taufik. Tapi Nabi kata, aku bersyukur pasal apa? Aku ada hidayah, aku ada taufik. Tu dia. Banyaklah. Tadi Tuhan dan Nabi kata apa? Tuhan jadi aku. Kan? Tuhan jadi aku. Dulu tak ada lah, ni ada. Lepas tu Tuhan bagi aku akal, Tuhan bagi aku fikiran, Tuhan bagi aku faham. Banyak tu. Tuhan bagi aku jadi nabi, Tuhan bagi aku jadi rasul, Tuhan bagi aku jadi hidayah, Tuhan bagi aku taufik. Tak patutkah aku bersyukur? No. Ni kita ni duduk semayang tak seronok ni pasal apa? Semayang tak seronok, semayang. Tak macam Nabi kata, semayang itu adalah cahaya mataku. Kan? Kita ni sebab dosa kita sebenarnya. Dosa. Hati kita penuh dengan dosa, itu yang tidak ada kelazatan buat ibadat. Camlah. Fahamlah. Kalau kita buat ibadat tak seronok, baca Quran tak seronok, zikir tak seronok, mengaji tak seronok, tu hati kita berserabut dengan dosa. Gitu. Itu dia punya tanda dia. Kan? Kalau kita sembahyang seronok, zikir seronok, baca Quran seronok, hati kita clear. Itu aja, itu masalah dia tu je. Sebab tu kita minta ampun kat Tuhan tak berhenti-berhenti tu. Kita minta ampun kat Allah tak berhenti-berhenti, minta ampun, astagfirullah. Hari-hari, sehari 5 kali. Tu hak wajib, sunat tak rata lagi lah. Pehmayang astagfirullah. Pehmayang astagfirullah 5 kali. Hak sunat tak kira lagi. Allah bagi petunjuk dan taufik kepada berbuat taat dan menerima ia akan dia. Dan Allah hak taat, hak Nabi buat tu Allah terima. Tu dia. No, Allah terima. Apa tiadakah aku daripada orang yang bersyukur? Tuan Nabi tanya lagi. Nabi tanya, amalan yang kita buat ni mayang kita, mengaji kita, apa ibadat yang kita buat ni Allah terima. Ada orang ya Allah tak terima. Ini bahaya. Mayanglah semayang yang belekok tadi, tapi Allah tak terima semayang dia. Dia nak kena mengaji, nak kena mengaji. Pasal apa Tuhan tak terima semayang dia? Bahaya. Kita duk rasa macam Tuhan terima, lepas Tuhan tak terima pun. Berapa ramai orang sembahyang Tuhan tak terima. Tolak amalannya. Antaranya ialah dia amal dengan jahil. Dia amal dengan jahil, dengan kejahilan, tak ada ilmu. Dia buat ibadat ikut-ikut, tiru-tiru macam tu. Mana boleh tiru-tiru? Dia mesti confirm bahawa dia buatnya dengan ilmu dia yang sahih. Bukan main ikut-ikut. Tengok orang payang aku semayang. Tu tak apa lah, budak-budak tak apa. Anak kecil tu ikut kita. Kita angkat tangan, dia angkat tangan, kita rokok, dia rokok, kita sujud. Anak kita tu, cucu kita ada ikut. Tu cerita lain, tu dia ikut kita. Apa kita buat dia ikut kita lompat lagi, dia lompat sama. Kalau kita lompat dia ikut. Tu tak apa kanak-kanak. Dia tak makalaf. Yang kita ni kita ikut siapa? Itu memang first. Mula-mula sekali Tuhan tak terima amalan tidak ada ilmu. Nak main mana ilmu tak mengaji. Orang main Jumaat dia buat main Jumaat tapi tak faham pasal apa dia kena main Jumaat. Orang main Jumaat dia main Jumaat. Nampak ngaji tak mengaji itulah. Bahaya, naudzubillah. Itu pertama Tuhan tak terima tu. Jadi kalau gitu, kalau kita tengah mengaji, kita beramal, kita sedang mengaji, kalau kita tak kena, Tuhan tak kira, Tuhan terima. Sebab kita dalam proses. Dah tua pun tak kira. Sebab mengaji ni sampai mati. Adakah mengaji Tuhan kata kat 60 cukup kot, tak payah ngaji dah. Ada hadis. Mengaji kat 70 dah lah, tak payah ngaji lah. Ada hadis. Buat main hadis tengok.
Tak ada. Mengaji ni lagi duk. Tu Tok Guru Tayyudin. Tu jadi almarhum Tok Guru saya lah. Dan Tok Guru kita semua lah. Al-Jarumi, Syekh Tayyib Al-Jarumi Al-Makki. Dia mengajak hikam sampai nak masuk 4 kali hikam. Kita hikam. Kita hikam tasawuf lah, kita hikam. Dia kata baca sampai mati. Tak ada sampai yang keempat. Anak dia lah kata, nak masuk yang keempat dia mati, tak ada nak habis nak yang keempat. Hikam tu, kita hikam tu boleh baca sampai 3 kali lebih. Dan baca kita hikam tu bukan boleh baca lagu tu, dia kena hurai. Dia matan tu baca sikit, hurai tu. Hurai tu berjejelah, berkajang-kajang hurai. Berapa puluh tahun untuk guru mengajar. Buatan mengaji dah kitab ni. Mengaji sampai mati. Habis Tok Guru mati. Kita ni Allah, kita pengikut aja. Mengaji. Ini kait kata nak mengaji ni kerja. Mengaji kerja, tak kerja mengaji apa? Ada lagu tu. Ni saya kata saya ni mengaji lagi. Pencen mengaji apa? Lebih kot tu kata. Kita mengaji bukan kerja. Pasal ilmu. Ada orang macam tu. Tapi alim. Bercakap tak macam tak alim. Dia bersoal, mengaji apa dah tak ada, tak kerja lah. La ilaha illallah. Kita nak kata kat dia mengerti. Kan? Kita kata mengaji bila duduk saja. Kita jawab begitu, buat bodoh tu, jawab bodoh. Mengaji bila duduk saja, dia buat apa? Dia pencen duduk saja, mengaji bila. Kita buat ayat tu. Cuba kita keluar hadis kat dia. Takkan malu dia. Minal mahdi ilal lahdi. Daripada ndui sampai ke yang lahat mengaji. Dia juga malu pula dia. Dia tak mahu bagi malu dia. Kita tetap hujah lah. Orang alim payah cakap orang alim ni. Orang tak alim tak apa senang. Mengaji ni bukan pasal dunia. Kena mengaji. Lagi kita tak mati mengaji. Taharah tu habis dah. Ulang balik taharah. Mengaji taharah. Fikah bab taharah. Bab menyuci, bab ayang, bab baik, bab haid, bab nifas, bab muafiq, bab mengaji lagi. Habis mengaji lagi. Biar matilah mengaji. Matilah mengaji, mati syahid. Orang matilah mengaji, mati syahid. Mati syahid pasti tak ada siksa. Pasti tak ada siksa. Mati syahid tak ada siksa kubur. Siapa kata? Nabi kata. Habis tu nak apa lagi? Kita nak mati hak tu, kita nak tu. Mati kita ni mati syahid. Nak pergi lepas siksa kubur jadilah. Sebab tidak ada orang yang terlepas daripada siksa kubur akan mendapat himpitan kubur, kata Nabi. Orang akan dapat himpitan kubur, kan? Tak siapa terkecuali. Tapi orang syahid takkan kubur nak himpit dia. Nampak dia ada pengecualian dia tu. Ini orang yang baca surah Tabarakali tiap malam ni takkan nak kena kubur nak himpit dia lagi. Tengoklah orang siapa yang kena himpit. Jangan main borong semua. Tu Nabi kata, nampak Nabi kata. Nabi kata itu yang aku bersyukur tu. Nabi kata, berkata ulama, hai orang-orang yang lupa. Berkata ulama, hai orang yang lupa. Dan tidak berbuat ibadat. Lupa tak buat ibadat. Tidakkah mendengar kamu itu perkataan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersangat rugi. Nabi kata bersangat rugi, bersangat rugi orang yang banyak tidur pada malam. Tu dia, malam dia tidur saja malam. Malam dia tidur. Orang yang banyak tidur pada malam, tiada berbuat sembahyang padanya, rugi kata Nabi. Dan banyak rugi orang yang memperbuat maksiat pada siang hari. Siang buat maksiat, malam tidur banyak. Tak apa. Itu tak boleh tidur Ustaz. Tidurlah, kan? Jangan tidur banyak sangat. Ni habis umur dengan tidur aja banyak. No? Tidur tu sunnah, kena tidur.
Habis tidur sampai kata kurang ibadat rugi. Sedangkan malam yang terbaiknya untuk kita buat ibadat. Tu dia. Ni nak pasal perkataan Nabi kata. Rugi dia kata tidur banyak malam ni. Siang buat maksiat. Allah naudzubillah. Orang yang berbuat maksiat pada siang hari. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala tiada membakar mata. Allah tak bakar biji mata pada hari kiamat nanti. Siapa? Orang yang menangis pada malam kerana takut kepada Allah. Yang mata keluar ni. Tu ada cerita. Ada cerita satu hamba Allah tu masuk dalam neraka. Ni cerita. Nabi dah cerita benar belum berlaku. Ini sebagai iktibar. Masuk dalam neraka. Masuk dalam neraka. Lalu dia duduk dalam neraka, dia duduk apa? Duduk merintih. No, dia kata aku, dia kata aku duduk selawat, aku ingat dekat Nabi. Takkanlah Nabi lupa kat aku. Kan? Dia kata aku ni, dia merintih seorang tu, merintih. Allah dengar rintihan dia. Lalu picek tengok dia ni bisa menangis tak? Dia bisa riau tak? Kerana seketika dia menangis, dia riau, air mata terkeluar kena satu bulu mata. Satu bulu mata yang kena air mata tu. Air mata tu mengadu kepada Allah SWT. Wahai Allah, ni aku saksi ya Allah, bahwasanya dia pernah mengeluarkan air mata setitik ni dan kena aku ni. Aku mengadu sampai kau selamatkan dia ya Allah. Pasal tu saja Allah kata kat malaikat, buat keluar daripada neraka. Tu dia. Pasal air mata kena selai bulu mata. Itulah rahmat Allah. Tu dia. Pasal apa? Pasal dia pernah keluar air mata kerana takut ke Allah. Pernah ada tercatat, malaikat mencatat. Allah tak Allah tahu. Allah dia tanya, suruh tanya tengok. Allah tahu dah. Tak tanya apa Allah tahu. Alim, maha mengetahui bila kaifiyah tanpa kaifiat. Tu dia. Mata ni yang menangis kerana takut kepada Allah, dan mata orang yang berjaga sembahyang atau beramal pada waktu zuhur. Tu mata celik, mata berjaga. Mata tu tak dibakar. Kalau mata tak bakar, tuan-tuan sekali tak kena bakar. Takkan biji mata yang tak bakar. Bila mata selamat lah. Tuan tu maksud kiasan dia. Di mata ni, mata kita ni. Tu dia. Muslimin hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dia tafsir ayat 37. InsyaAllah kita akan sambung pula tafsir untuk ayat yang ke-38. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim. Ini nak cerita cakrawala ini, galaksi yang ada di angkasa raya yang luas sana ni ditakbir oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang besar-besar di sana. Kita kecil kerdil, besar lagi sana. Segala matahari, segala tak tahu cerita dah. Berapa ratus kali ganda lebih besar. Ditakbir oleh Allah. Tajri, dia berjalan mengikut orbitnya. Kita tengok apa kaitan tafsir surah Yasin ni, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim. Maka begitulah. Mudah-mudahan ayat 37 ini menyedarkan kita, membangunkan kita daripada lalai alpa, daripada kita ni insaf. Banyak kita bersyukur. Seperti pada Nabi SAW pun sangat bersyukur kepada Allah SWT. Selain daripada kita sebut dengan lidah, kita juga membuktikan kesyukuran kita dengan perlakuan kita, dengan perbuatan kita. Macam Nabi mayang saya bengkok lagi. Perbuatan lah tu, berdiri lama, rokok lama, sujud lama. Allahu Akbar. Tak mampu kita nak buat. Nampak no? Tak mampu kita, ya Allah. Inilah kita nak habis ba'diyah tu ketak. Nak habis ba'diyah tu ketak. Ni kata Nabi, orang yang semayang 4 rakaat selepas daripada Isya, 4 rakaat salam, maka seperti mana dia semayang pada malam Lailatul Qadar. Mudah aja. Dapat Lailatul Qadar. Ya. Nabi kata.
Nak habis 4 rakaat berletih. Tu macam dia beribadat pada malam Lailatul Qadar. Tak silap saya hadis itu riwayat Imam Tirmizi. Oh, hebat, masya-Allah. Sedikit amalan besar ganjarannya. Allahu akbar. Ha? Tu Ramadan tu. Tunggu Ramadan. Tu bulan Ramadan 10 malam yang akhir ganjil pula tu. Waktu tu kalau nak raya lah apa terlepas habis tu. Dah lah belum malam akhir ganjil pula. Kalau nak raya beli kuih beli baju guyup dengan yang tu. Ni dak tiap-tiap malam kita berdapat Lailatul Qadar. Oh, macam Nabi kata dia beribadat pada malam Lailatul Qadar. 4 rakaat selepas Isyak. Boleh buat 2-2, boleh 4 rakaat salam, 4 rakaat 2 salam boleh. Tak mana nak buat di rumah pun tak apa. Sunat sebenarnya buat di rumah lagi bagus sebenarnya. Sunat ni buat di rumah sebenarnya. Dia buat masjid pun tak salah, tapi lebih afdal buat sunat di rumah. Sebab Nabi sunat semua Nabi buat di rumah. Hak wajib Nabi buat di masjid. Kebetulan rumah Nabi tepi masjid. Kita pada rumah jauh no. Oh, tak dan kita banyak rumah nak rumah, memang tengok orang beri salam. Kan? Muslimin hadirat yang dirahmati Allah. Insya-Allah kita akan sambung lagi perbahasan ayat yang ke-38. Panjang kok surah sini. Baru kita tahu falsafah dia. Kenapa hebatnya surah Yasin kita baca itu. Inilah pengajarannya. Wallahu taala alam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah kami apa yang berfaedah kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, ilma, tambahkan lagi ilmu kepada kami. Tambahkanlah ilmu kami hari-hari ya Allah. Hari kami nak tambah ilmu ya Allah. Kami nak tambah ilmu, nak tambah amal ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami mengamalkan ilmu yang kami pelajari, dan ilmu itu kami amalkan, dan ilmu itu kami sampaikan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah alladzi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.